Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athahu. Qala kam labithta? قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Yang bermaksud, atau tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya. Orang itu berkata, bagaimana Allah akan menghidupkannya, yakni membinanya semula. Negeri ini sesudah matinya, yakni rosak binasanya. Lalu ia dimatikan oleh Allah dan dibiarkan tidak berubah selama 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkan dia semula, lalu bertanya kepadanya, berapa lamakah engkau tinggal di sini? Ia menjawab, aku telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak benar. Bahkan engkau telah tinggal berkeadaan demikian selama 100 tahun. Oleh itu perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah keadaannya. Dan perhatikanlah pula kepada keledaimu, hanya tinggal tulang-tulangnya bersepah. Dan kami lakukan ini ialah untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menyalutnya dengan daging. Maka apabila telah jelas kepadanya apa yang berlaku itu, berkata dia, sekarang aku mengetahuinya dengan yakin, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidakkah engkau belum percaya kepada kekuasaanku? Nabi Ibrahim menjawab, bahkan aku percaya dan yakin, akan tetapi aku memohon yang demikian ialah supaya tenteram hatiku yang amat ingin menyaksikannya. Allah berfirman, jika demikian, ambillah 4 ekor burung, kemudian kumpullah olehmu dan cincanglah semuanya. Setelah itu letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung-burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang kita baca ini boleh kita dapati dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 259 dan 260. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa bagaimana seorang hamba Allah yang datang ataupun lalu di suatu negeri,
wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang mana negeri tersebut telah runtuh segala bangunannya dan mati orang ataupun penduduknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, marilah sama-sama berniat iktikaf di dalam masjid kita ini. Moga-moga keberadaan kita Allah Taala berikan pahala, insya-Allah. Baik. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, seorang di kalangan hamba Allah marra ala qaryah, yang lalu di satu negeri, yang mana negeri tersebut khawiyatun ala urushiha, telah runtuh bangunan-bangunannya dan mati penduduknya. Mana bandar yang mati. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama yang menafsirkan ataupun menyatakan siapa yang melalui pada tempat tersebut. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa yang lalu di situ ialah Sayyidina Uzair bin Sakhliya, yang disebutkan sebagai salah seorang di antara nabi-nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan Bani Israel. Uzair bin Syarkhiyah. Baik. Hal tu yang pertama. Yang keduanya disebutkan orang yang lalu pada tempat tersebut, iaitu Nabiullah Khadir ataupun Khidir alaihi salam. Dua pendapat ni. Pendapat yang paling kuat ialah Sayyidina Uzair. Okay, baik. Sayyidina Uzair ni siapa dia? Ialah orang yang lalu di tempat yang kita sebut ni, dan dia memiliki kekuatan ingatan, dan juga dia ni sebelum dilantik sebagai oleh Allah Taala sebagai rasul ataupun sebagai nabi, dia ni waliullah. Dia ni waliullah, yang mana apabila dia berdoa kepada Allah Taala memakbulkan pada saat itu. Mana dia turun tangan lagi, dia doa dia makbul. Kalau orang sakit, sembuh macam ke orang yang tak pernah sakit. Gitu. Ni salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Taala. Nanti kita baca kelebihan Sayyidina Uzair ni. Baik. Lalu Sayyidina Uzair ni, apabila dia ni suka bermusafir, bertemu dengan orang dan menyebarkan Islam kepada mereka. Disebutkan bahawa Sayyidina Uzair ni dalam perjalanan dia musafir yang jauh, dia telah bawa bekal makanan-makanan yang dia rasakan makanan tersebut menjadi keperluan dia selama dia bermusafir. Cerita dia panjang lagi sebenarnya. Ada perang dan sebagainya, cerita pendek kan. Jadi Sayyidina Uzair bawa makanan. Antaranya dia bawa buah tin. Antaranya dia bawa buah anggur dan juga apa benda panggil roti. Dan dia juga bawa air itu jus ataupun air buah. Jadi dia pun musafir, sampailah di tempat ni. Disebutkan ada banyak pendapat yang kata tempat-tempat ni, kebanyakan ulama menyatakan bahawa tempat tu ialah di Palestin. Di Palestin. Jadi di sampai tempat tu telah diserang oleh satu bala tentera yang besar yang dipimpin oleh Bakhtanussar. Yang disebutkan oleh para ulama, ada 4 manusia yang menakluk dunia. 2 mukmin dan 2 kafir. 2 mukmin, salah seorangnya ialah Nabi Sulaiman, dan yang keduanya Zulqarnain. Hak yang tidak beriman
Namrud, dan yang keduanya ialah Bakhtanusar. Kalau bahasa kita Namrud seorang lagi Bakhtanusar. Jadi hak yang serang Palestin ni ialah Bakhtanusar. Bakhtanusar ni kalau dia perang, dia akan hancurkan semua bangunan yang tempat dia serang tu, dan dia bunuh semua sekali. Dia bunuh. Baik. Jadi Sayyidina Uzair bila dia lalu tempat tu, lalu dia kata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia lalu dia kata, Allah, macam mana ni? Tak, macam mana Allah Ta'ala nak menghidupkan orang yang telah mati? Mati bergelimpangan. Tak, ada hak yang dikerak tangan, ada hak yang dicicang tu sebahagian tubuh badan dan sebagainya. Lalu bila dia tengok ni, dia kata, anna yuhyi hazillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah Ta'ala nak menghidupkan manusia ni, mayat-mayat ini, ba'da mautiha, setelah dia mati. Ulama menyatakan bahawa dia bercakap kepada diri dia sendiri, bukannya kerana tak yakin. Tak, bukan kerana tak yakin, tetapi dia mempersoalkan dan nak melihat dengan kepala mata dia sendiri. Bukan tak percaya. Tak, kalau tahap wali Allah ataupun sampai tahap Nabi, takkan tak percaya lagi. Tak, percaya, tetapi nak tengok sendiri. Tak, aci boleh nak tengok sendiri. Ibarat kita kata, mana kalau orang, kita dengar orang ni dia pandai melukis. Tak, dia pandai melukis. Kita tengok lukisan dia tu, Masya Allah, memang hebat. Tak, cumanya kalau boleh kita nak tengok macam mana dia menghasilkan karya tersebut. Tak, barulah kita yakin, barulah kita menghargai bagaimana dia menghasilkan lukisan yang sangat baik tersebut. Ada setengah orang tu dia melukis start dengan lukis mulut dulu. Ada hak yang lukis dengan mata dulu, ada hak yang lukis dengan telinga dulu. Contohnya, cara dia melukis. Ada orang hak yang melukis dengan kaki. Saya pernah tengok sekali tu, dia lukis dengan kaki, lapang muka dalam satu masa. Kita tengok lukisan tu hebat dah. Tapi bila kita tengok cara dia melukis tu, lukis dengan kaki, lepas tu lukis lapang muka dalam satu masa. Hebat. Barulah kita menghargai lukisan yang dia buat tu. Sebab dia bukan lukis dengan tangan macam orang biasa, tetapi dia lukis dengan kaki. Gitu. Ada orang lukis dengan pensel je, tapi nampak ria sungguh. Baik. Masa mana apa? Waktu jadi panjang lagi. Baik. Jadi kita nak sebutkan misalan gitulah lebih kurangnya. Dia nak tengok dengan mata kepala dia sendiri. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Lalu Allah Ta'ala mematikannya selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan. Disebutkan oleh para ulama tafsir bahawa Sayyidina Uzair ni bila dia rasa letih pada tengah hari, dia pun nak rehat. Ada yang menyebutkan tengah hari tu dia rasa lapar dan dia nak makan, menyebabkan dia berhenti ataupun dia duduk pada satu tempat dan untuk dia berehat. Dia pun tambak keldai dia dan dia pun bersandar pada sesuatu, ada kata pokok, ada kata batu. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan dia ni tertidur. Semasa tidur tu Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Masa tidur tu cabut nyawa dia. Cukup 100 tahun, Allah Ta'ala kembalikan nyawanya semula.
Setengah ulama menyebutkan bahawa Allah Ta'ala menghidupkan sebahagian daripada anggota tubuh dia, iaitu Allah Ta'ala menghidupkan matanya. Kepala saja hidup. Ini pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang menyebutkan bahawa Allah Ta'ala menghidupkan seluruh tubuh dia. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, qala kam labith, berapa lama awak duduk sini? Lama mana awak duduk rehat sini ni, lama mana? Malaikat tanya. Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Lalu dia pun menjawab, saya duduk di sini sehari ataupun sekerat hari. Berasa duduk rehat gini, berasa rehat gini ni sehari ataupun sekerat hari. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahawa semasa dia tidur tu, waktu tengah hari, masa dia dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala ni, matahari tu bergerak dan nak hampir maghrib. Hampir maghrib. Maknanya sebab tu dia kata berasa macam sehari ataupun sekerat hari. Tak. Dan ulama menyebutkan bahawa rasa rehat yang dia rasa pada tubuh badan dia yang dia musafir jauh ni, dia musafir jauh kan, jadi dia perlu kepada rehat. Letih dia tu, dia terasa terubat letih dia tu, seolah-olah macam ke dia rehat sehari ataupun sekerat hari. Ni tak. Lalu Allah Ta'ala menjawab daripada lisan ataupun daripada jawapan malaikat, qala bal labithta mi'ata am. Dok, sebenarnya awak duduk sini ni 100 tahun. 100 tahun. Bukan sekejap tidur ni, bukan sekejap lama ni, bukan sekejap mati ni. 100 tahun. Ulama tafsir menyebutkan semasa dia dimatikan oleh Allah Ta'ala tu, waktu tu umur dia 40 tahun. 40 tahun. Dan bila dia dibangkitkan semula, dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala, umur dia itu tidak bergerak. Maksud tak gerak ni, dia tak tua. Dia tu sendiri tak tua. Dalam kitab-kitab tafsir sebut ni, selepas daripada berlaku peristiwa ni, dia pun bila dah selesai semua-semua sekali, dia pun balik. Dia ni dalam perjalanan menuju balik ke rumah dia. Dia pun balik, dia tengok, dia sampai kampung dia tu, dia tak kenal dah kampung dia ni. Tak kenal dah kampung dia ni. Lalu dia pun tanya seseorang, dia kata, ni rumah ni bukan ke rumah Uzair? Orang kata betul lah. Tak. Dia jumpa ada seorang makcik tua, umur dia 120 tahun. Umur makcik tu 120 tahun. Dia kata, ya betul lah, ni rumah Uzair lah. Dan makcik tu, dia ni lupuh dan juga buta. Duduk luar rumah, dia ni lupuh dan juga buta. Lalu Uzair kata, ya betul, orang makcik tu kata, betul ni rumah Uzair. Uzair kata, makcik, kalau makcik nak tahu, saya ni Uzair. Dia kata, tak pernah sabar. Uzair ni mati 100 tahun dah. Tak balik-balik, dia musafir dulu, tak balik-balik sampai ke ni 100 tahun dah. Dia kata, betul, saya ni Uzair betul. Makcik tu kata, suara ni macam betul dah Uzair. Tapi kalau awak betul Uzair, dia ni doa dia makbul kalau dia berubah orang jadi lalu. Kalau awak betul Uzair, awak doakan kepada Allah Ta'ala supaya
dicelekkan ataupun disembuhkan kembali mata makcik akan sahkan bahawa awak ni dah Uzair. Lalu Sayyidina Uzair pun dia pun baca daripada sesuatu daripada kitab Taurat, dia pun sapuh mata makcik tu. Sapu je mata makcik tu, Allah Ta'ala jadikan mata makcik tu boleh celek. Tak, boleh celek. Lalu makcik tu kata, sungguh memang betul Uzair. Tapi makcik tu kata, tak apa ni, muda jeti. Muda jeti. Dah sebab dia? Dia kata mati hilang 100 tahun dulu, macam mana balik hari ni muda macam ke dulu juga. Muda macam ke 100 tahun yang lepas. Tak, rambut hitam, janggut hitam lagi, tubuh badan orang muda. Lalu dia pun cerita gini. Barulah orang percaya bahawa dia itu adalah Uzair. Yang menjadi masalahnya ialah orang kata masalah sekarang ni ialah kitab Taurat habis orang Bakhtanusar ni, tentera Bakhtanusar bakar habis dah kitab Taurat. Bakar habis dah kitab Taurat. Habis budak-budak yang disesat habis. Budak pakai gawai orang kampung kita ni. Lalu Bakhtanusar Uzair, Sayyidina Uzair ni doa kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menurunkan satu air melalui malaikat. Lalu malaikat tu beri minum kepada Sayyidina Uzair air tu. Bila Sayyidina Uzair minum air tu, dia jadi, Allah Ta'ala jadikan dia ingat semua isi kandungan kitab Taurat. Lalu dia pun beritahu kepada orang negeri dia, kampung dia, dia nak ajarkan semua isi kandungan kitab Taurat kepada mereka. Lalu orang kata tak munasabah dia ni boleh hafal kitab Taurat, kerana tak ada orang yang hafal kitab Taurat. Sayyidina Uzair kata, jangan ragu-ragu dah, saya tahu belaka isi kandungan Quran, kandungan Taurat. Dah baru ni awak kata awak tak tahu kitab Taurat, dia tak tahu semua isi kitab Taurat. Lalu dia pun cerita gini. Orang pun kata, kalau gitu tidak ada manusia yang boleh jadi gitu kecuali dia telah menjadi anak Allah. Tak, dia telah menjadi anak Allah. Lalu orang Yahudi pun menobatkan Sayyidina Uzair sebagai anak Allah. Sayyidina Uzair tak ambuh, bukan nak, sama macam Nabi Isa pun tak juga. Tetapi orang duduk sebut-sebut Uzair ibnullah. Uzair ni ialah anak kepada Allah. Baik, kita kembali kepada hak yang kita sebutkan tadi. Lalu bila Allah Ta'ala jawab bahawa dia ni telah mati, dia telah duduk di situ selama 100 tahun. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wahai Uzair, tengoklah kepada makanan dan minuman yang awak bawa. Lam yatasannah, dok berubah sedikit pun, dok basi sikit pun, dok buruk sikit pun. Buah ting yang dia bawa tu, ulama sebutkan dia seperti segar, seperti baru dipetik daripada pokok. Tak, buah yang dibawa tu, buah ting, buah anggur tu macam ke baru diambil daripada pokok. Dan air yang dia bawa tu macam ke seolah-olah baru saja diperah daripada buah yang asal. Segar, air tak basi sikit. Dah 100 tahun kalau air tu basi, mungkin jadi arak dah mungkin. Dah main 100 tahun. Gitu. Rosak habis dah air. Makanan pun habis buruk dah, tak tinggal rupa dah. Kita tinggal buah anggur setengah, buah anggur atas meja rumah kita tinggal seminggu.
Nak tengok lagu mana. Nak. Gitu. Ning 100 tahun. Lam yatasannah ay lam yataghayyar haluhu wa ta'muhu. Tidak berubah rupa keadaan buah tu dan tidak berubah rasa je. Tak kecak dak rasa macam ke molek Tak. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Allah Taala kata, tengok makanan tak berubah. Wanzur ila himarika. Kalau gitu tengoklah himar atau keldai yang milik kepunyaan kamu ni. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami jadikan kamu sebagai tanda-tanda kekuasaan kami kepada manusia. Tengok kepada keldai dan tengok pada diri dia. Diri dia ni tak berubah sikit pun. Kuku dak panjang, rambut dak panjang, janggut dak panjang, tak berubah. Sama seperti makanan hak yang dia bawa tu, tak berubah sikit. Sebab tu kita sebut tu, dia ditidurkan ataupun dimatikan pada umur 40 tahun, dia dihidupkan semula pun sama tubuh badannya macam ke 100 tahun yang dulu. Umur dia tetap 40 tahun. Wanzur ilal 'idham. Rupa-rupanya Allah Taala jadikan keldai dia tu mati. Bukan setakat mati. Allah Taala kata benda, wanzur ilal 'idham. Maka tengoklah kepada tulang-tulang keldai awak tu. Keldai hak yang awak bawa waktu ngangah tu bukan setakat mati, tapi tinggal tulang. Bersepah tulang-tulangnya. Sebab apa? Sebab mati belah cacang. Mati belah cacang. Dah dia tambak di pokok, nak pergi mana? Tak. Mati belah cacang, dan bila dia buruk dia jatuh, dia jatuh. Tulang-tulang keldai tersebut. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Lihatlah wahai Uzair kepada tulang belulang keldai itu, kaifa nunshizuha. Bagaimana kami nurakkibuha, bagaimana kami susungkan dia kembali. Allah Ta'ala sebut, tengok wahai Uzair, tulang hak yang bersepah tu, ada hak patah, ada hak serepih, ada hak yang acu dah, hak yang duduk atas tanah ni, kaifanun shizuha, bagaimana kami susung dia semula. Tak berterabur sekali ni, tiba-tiba dia menjadi benda, dia bergerak dan duduk di tempatnya yang asal. Setengah ulama menyebutkan bahawa ada malaikat yang menyeru tulang-tulang tersebut. Dia kata, tulang, aku nak tengok kamu duduk di tempat yang asal. Lalu tulang tu bergerak. Hak yang serepih-serepih ni catung semula. Tulang kering ni, hak tak ada benda ni, bergerak, bercantung. Hak yang kering garing ni jadi benda, jadi tulang yang basah. Tulang basah. Kemudian daripada tulang yang basah tu, dia naik duduk di tempat dia. Kalau tulang kita, tulang jari ni duduk di tempat hak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, duduk tempat asal ni. Hak duduk bawah, hak duduk atas, duduk di tempat dia yang asal. Jadi khaka keledai. Thumma naksuha lahma. Kemudian kami salutkan dia dengan daging. Bila jadi tulang basah ni duduk di tempat dia, lepas tu tumbuh orak-orak. Tumbuh orak. Naik orak tubuh badan ni.
Lepas tu disaluk pula, naik pula daging. Kemudian bila sudah selesai naik daging, meliputi ataupun tutup semua tulang yang ada di tubuh keledai itu. Lepas tu naik pula kulit, lemak-lemak kulit. Bila selesai semua sekali itu, tumbuh bulu. Kemudian bila selesai tumbuh bulu ni, lepas tu Allah Ta'ala campurkan roh kepada keledai tersebut. Keledai tu hidup macam sedia kali. Tu Allah Ta'ala sebut, kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Selepas dia melihat, menyaksikan apa yang berlaku itu, dia berkata, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Barulah saya tahu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu betul-betul maha berkuasa atas tiap sesuatu. Nak jadi guana boleh berlaku. Satu. Yang kedua, ayat yang kedua kita baca tadi, idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata ataupun menyeru, merayu kepada Tuhannya, kaifa tuhyil mauta, bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Suatu hari Nabi Ibrahim AS lalu di Bira Patah, lalu dia tengok ada seekor ikan paus mapuh dihanyutkan oleh air patah sehinggalah sampai ke darat. Cumanya dia duduk perhati, ada burung yang makan ikan paus tu. Ada binatang-binatang buah yang makan ikan paus tu. Jadi menyebabkan dia kata, mana dia tengok ikan paus tu hilang lah, gelonggong dah tubuh badan dia, akibat daripada dimakan oleh burung dan juga binatang-binatang buas. Nabi Ibrahim kata, kaifa tuhyil arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak nak minta tolong, tunjuk macam mana kamu menghidupkan yang mati. Sebab apa? Kalulah kata ikan tu cukup sifat semua sekali, cukup sifat semua sekali, Nabi ulama menyatakan bahawa tu masuk akal Allah Ta'ala nak menghidupkan semula. Sebab apa? Capak roh je hidup lalu. Ni masalahnya ialah daging-daging ikan paus tu duduk dalam perut siapa dia? Perut burung. Duduk dalam perut binatang buah. Kita katalah anjing ke, benda ke, binatang-binatang yang jenis makan daging ni. Dah ada daging ikan paus tu duduk dalam perut burung. Dah burung mana dah makan? Kalau kata anjing mana makan? Jadi Nabi Ibrahim kata, kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak tengok sekali? Tak, bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan binatang ataupun manusia yang mati? Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min. Ibrahim, awak tak percaya lagi ke kekuasaan Allah Ta'ala ni? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim menjawab, bahkan saya percaya, tetapi liyatma'inna qalbi, supaya saya yakin benar dalam diri saya. Macam tadi lah, kalau tengok diri tu lebih yakin lagi. Tak, tu lebih yakin lagi. Lalu Allah Ta'ala sebut, tak apa kalau gitu, kalau nak tengok sungguh tak ada masalah. Qala fahudh arba'atan minat tayr. Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaik, kemudian semelih dan cicang.
Allah Ta'ala, ulama menyebutkan perkataan fasurhunna, iaitu qatta'ahunna wa mazzaqahunna. Iaitu maknanya sembelih dan siek daging dan seluruh anggota tubuh. Apa benda lagi? Burung tersebut. Dan ada makna yang kedua ialah ijma'hunna wadmumhunna ilaik. Hak ni hak yang dipegang oleh sebahagian ulama, kebanyakan ulama, iaitu benda ijma'hunna, kumpulkan dengan cara mencincang, wadmumhunna, dan gaul sekali. Sembelih, cincang biar lumak, lepas tu gaul sekali. Siapa tak boleh beza mana bulu, mana tulang, mana daging, mana kulit, tak boleh beza. Cincang biar lumak, lepas tu gaul. Ada 4 ekor burung. Ada banyaklah pendapat ulama yang sebut berkenaan dengan burung ni. Ada yang menyebutkan bahawa burung pati, yang jatang, burung gagak, burung merok. Tak. Wallahu a'lam. Tapi nak kabarnya, Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung. Lepas tu semelih, cicang, lepas tu gaul. Gaul ni waktu mahal. Sebab apa? Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi Ibrahim, hak duduk dalam perut kegi tu, hak duduk dalam perut tu. Sebab tu benda suruh gaul. Gaul. Gaul tak cukup lagi. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Bila semelih, cicang, gaul, lepas tu topok semula dan letakkan pada beberapa bukit. Tak cukup dengan cicang, tak cukup dengan gaul. Lepas tu Allah Ta'ala suruh topok pula. Lepas asingkan, buat beberapa bahagian, kemudian bubuh di bukit. Ada kata 5 butir bukit, ada kata 7 butir bukit. Tak kira tak apalah tu. Apa pentingnya diasingkan pula, lepas tu suruh bubuh di atas bukit. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Dak habis lagi. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian serulah burung-burung tersebut, maka dia akan mari kepada awak wahai Ibrahim dalam keadaan hidup. Maknanya diasingkan, digaul dan sebagainya sekali. Tak tahu dah hak mana burung, hak mana kalau kita kata burung ayah jatah, hak mana burung gagak, hak mana burung pati, hak mana burung merok, hak mana tak tahu dah. Tak boleh nak beza dah. Tak. Lai dah cicang ni. Kemudian Allah Ta'ala minta Nabi Ibrahim mari. Minta Nabi Ibrahim untuk seru burung-burung tersebut. Lalu Nabi Ibrahim buat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim pun seru burung-burung tersebut. Maka burung tersebut daripada topok-topok hak yang ditopok oleh Nabi Ibrahim di bukit, di beberapa bukit ni, masing-masing pergi kepada induk dia dan membentuk burung-burung seperti sedia kala, balik asal mula, dan burung-burung tu mari kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi Ibrahim bahawa hak yang duduk dalam perut burung, perut anjing ke, binatang buah tu, ataupun sapria hak yang mati dalam laut ke, acur lebur,
bercerah tubuh dia, daging-daging dia. Kalau kata terbakar mati, tak, anguh letung daging dia. Tak, saya ingat saya tengok mayat dia, hak yang budak tahfiz tu, ingat tak? Hak mati kena buat kena ayak dia orang tu. Dia sekolah tahfiz dia terbakar habis tu kan. Retung budak-budak tu. Saya tengok video tu orang buat forensik tu. Dia pegang daging orang tu, pegang habis. Maknanya tak ada baki sikit daging. Jadi arang belaka. No. Jadi arang. Hak ni yang kata kaifa tuhyil mauta. Bagaimana Allah Ta'ala nak menghidupkan ni. No. Bila mati kat gi, Allah Ta'ala sebut wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mulia, lagi maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Macam tadi kita sebutkan bagaimana Sayyidina Uzair minta Allah Ta'ala tunjuk kepada dia kaifa tuhyil mauta. Bagaimana Allah Ta'ala kaifa Allah Ta'ala sebut dia ayat Quran tadi, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Hak tadi tu dia daripada hidup mati, lepas tu Allah Ta'ala acurkan apa menongging dia punya tulang belulang, tapi ada baki lagi. Ada baki. Tak. Lepas tu Sayyidina Uzair Allah Ta'ala tunjuk kepada dia tu tak gegih. Tak, dalam kitab tafsir menyebutkan bila dia balik ke kampung dia ni, dia tengok dia. Dia tengok anak dia ni mati dah. Anak dia mati dah. Cucu dia tua dah. Cucu dia tua, tapi Toki ni balik ni muda, umur 40 tahun. Ni tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tak? Satu. Hak Nabi Ibrahim pula, hak tadi tu ada baki. Hak ni licin. Maknanya cicang acur lumak, lepas tu gaul pula. Lepas tu topok di tempat di atas bukit, lepas tu panggil. Jadi semula hidup semula macam sedia kali. Allah Ta'ala nak tunjuknya ialah kok mana pun, mati setara mana sekalipun, kena bakar ke, acur dalam laut ke, kena makan dia orang ke, kena makan dia orang pula, kena makan di binatang buah ke, di burung ke, apa saja sekalipun, barang tu Allah Ta'ala boleh panggil semula. Barang tu Allah boleh panggil semula. Ni kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang saintis daripada Yaman, nama dia Syekh Dr. Abdul Majid Zindani. Boleh tengok, boleh buka YouTube, cari nama dia Abdul Majid Zindani, orang Yaman. Dia ni suka mengkaji kepelikan dalam Al-Quran. Dia buat satu kajian, saya baca dia punya buku, tulang sulbi. Tulang sulbi, sebab dalam satu hadis Nabi sebut di hari kiamat lagi Allah Ta'ala akan selepas daripada kiamat, acur lebur dah di dunia ni, Allah Ta'ala mematikan semua makhluk, lalu Allah Ta'ala turunkan hujan. Daripada hujan tu Allah Ta'ala tumbuhkan daripada tulang sulbi tubuh manusia yang baru. Lalu dia pun kaji tulang sulbi ni setara mana hebat ni. Dia pun buat uji kaji. Dia pergi ke tempat orang kisah, orang buat seming. Buat seming kan, dia letup bangunan tu. Lepas tu dia pun batu yang keras tu dia buh dalam mesin, blender dah tu tinggal dia jadi dia. Jadi dia buah macam ke
semi hak yang kita tengok buat bangunan tu lah. Lalu pun dia pun minta untuk diletakkan sekali ajbuz zanab ataupun dipanggil sebagai tulang sulubi tu dalam meseng tu. Bubuh dalam tu. Sudah semua sekali ni kita kata kalau batu nawasmi tu jadi debu lah. Tetapi bila ditapih ajbuz zanab ataupun tulang sulbi tu dok sopek sikit. Dok sopek sikit pun. Dia pun buat satu kali uji kaji, dia tak puas hati. Lalu dia pun pergi ke tempat orang buat besi. Orang kalau macam kita ni di Terengganu ni suhu dulu dia perwaja ya. Dia pergi tempat gitu lah untuk orang buat besi. Dia pun gunakan hak yang sama, bukan ambil orang lain, gunakan yang sama, minta untuk dibakar. Berejang-rejang dengan api yang bukan 100, 200, ribu darjah Celsius kepanasan. Bila tu bik tuang dengan besi-besi ditapih, dia tengok bahawa tulang ajbuz zanab tu juga dak gegih, dak terbakar. Ni kekuasaan Allah Taala. Ni nak sebutnya bagaimana Allah Taala menghidupkan yang mati mudah sangat. Sebab dia Allah Taala buat daripada tak ada. Kita ni daripada tak ada daripada tak ada. Lepas tu bila tak ada jadilah jadi anak budu. Dalam banyak-banyak jutaan benda hidup dalam sperma ayah dengan mak kita tu, kita hak yang jadi manusia daripada benda, daripada satu kita benda hidup yang tak boleh tengok dengan mata kasar. Kalau kita tengok mata kasar, tengok benda cecair putih gitu saja. Kena tengok kot mikroskop, kita ni dah apa? Jadilah manusia membesar dalam rahim mak ni, siapa ke besar tubik budak, lepas tu membesar jadi manusia yang sempurna. Hak tu kita ni daripada tak ada. Hak yang ada tak ada, lepas tu nak hidup semula ni barang mudah bagi Allah Taala. Kita kena yakin hari kebangkitan tu. Kerana inilah pegangan kita orang Islam. Hari kebangkitan ni satu antara banyak-banyak benda yang kita perlu yakini dan kita kena letak dalam kepala kita. Bila kita letak depan hari kiamat ni, kita akan hidup semula, mati ni hidup semula. Maka bila ada benda tu duduk depan kita, payah sikit kalau kita nak buat jahat. Tak usah kata ke orang lain lah. Hak duduk cakap ni pun belum tentu lagi. Tapi kita pakat-pakat usaha lah. Diam dia, biar benda hidup selepas pada mati ni kita duduk depan. Supaya kita payah untuk buat pelanggaran ataupun derhaka kepada Allah Ta'ala. Gitu. Ni sebagai pedoman kita selama kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari setakat itu, untuk malam ni, apa yang baik itu yang baik itu daripada Allah Taala, kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.